Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita terus dengan modul yang seterusnya, iaitu hutang. So, kenapa kita berhutang? Biasanya kita berhutang untuk apa? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Nak beli aset. Nak beli aset. Assalamualaikum. Okey, lagi? Tak dengar Siti? Something went wrong. Tak dengar ke? Dengar tak suara saya? Dengar doktor, saya dengar dengan jelas. Ya, sebab saya dengar dia yang tak dengar suara saya. Selain daripada beli aset, biasa kita hutang untuk buat apa? Apa lagi? Biasa kita Nak memulakan perniagaan. macam kata kita nak mulakan perniagaan, nak dapatkan modal, capital. Sebab biasanya untuk dapatkan modal tu kalau guna dengan duit sendiri biasanya tak cukup. So kita akan berhutang dan biasa ada banyak tempat yang kita boleh berhutang lah. Sama ada kalau macam sikit-sikit kita boleh berhutang dengan family kita, dengan suami ke, dengan adik-beradik, dengan dengan anak. Tapi hutang yang paling selamat adalah dengan bank lah, sebab dengan bank kita memang bayar ikut apa yang bank tetapkan. Tapi dengan orang ni takut kita terlupa bayar ke ataupun orang tu tak bagi kita hutang, sebab biasa bila bab hutang ni ramai yang larikan dirilah. Seboleh-bolehnya kita nak elak lah berhutang dengan orang ni. Sebab tu kita biasa berhutang dengan bank. Biasa kita berhutang ni sebab contoh macam nak beli kereta, nak beli rumah, nak buat modal dan sebagainya. Hutang ni sebenarnya dibenarkan ke tak dalam Islam? Boleh tak berhutang dalam Islam? Apakah hukum hutang tu? Boleh tak? Ada sesiapa yang nak cuba? Boleh. Sebenarnya hukum hutang ni dalam Islam dia sebenarnya bersifat fleksibel. Bergantung kepada situasi dan keadaan. Yang mana biasanya hukum hutang ni adalah sunat. Bila dalam keadaan normal, contohnya macam nak tambah modal perniagaan. So biasa kita tak cukup modal dan kita boleh berhutang untuk dapatkan modal perniagaan tu. Tapi hutang ni dia akan jadi haram bila tujuan kita berhutang tu untuk benda yang tidak baik. Contohnya macam beli dadah, judi, melacur. So kita tak boleh haram berhutang untuk tujuan yang haram. Contoh seperti yang saya beritahulah. And then hutang juga boleh bersifat wajib, di mana kita perlu bagi hutang kepada orang yang sangat memerlukan. Contohnya macam orang yang anak dia sedang sakit dan dia perlukan duit untuk beli ubat, ataupun untuk orang yang perlukan duit untuk beli makanan dan minuman. So kita wajib bagi pinjam kepada orang yang sangat memerlukan ni. So hutang tu pada dasarnya dia bergantung kepada tujuan apa kita nak berhutang tu. So rukun hutang, ni kita tengok baliklah
apa syarat apa hukum hutang, rukun hutang. So rukun hutang ni dia ada peminjam, pemberi hutang, ijab kabul dan juga barang ataupun wang yang dihutangkan. So di mana sebenarnya hutang ni adalah dibenarkan dengan syarat untuk hutang dia hendaklah ditulis, di mana tak kira lah dengan siapa kita berhutang, kita mesti tulis berapa jumlah hutang, bila kita nak bayar hutang, dan orang yang tulis tu mestilah tahu dia punya inilah syarat-syarat dia, bila nak bayar balik, berapa amountnya, berapa lama. Kenapa kena tulis? Sebab hutang ni adalah pinjaman, bukan hak kita, so kita kena bayar balik. So sebab tu hutang mesti ada bukti dalam bentuk rekod. So maknanya dekat sini mesti direkodkan, ditulis. Dan juga ada saksi, di mana untuk yang berhutang dia mesti ada 2 orang saksi, di antara sama ada 2 orang lelaki ataupun seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Ini syarat-syarat hutang. Dan bila kita berhutang masa dalam perjalanan dan kita tidak ada dan tidak memperolehi penulis, so dia dekat sini kita kena ada cagaran, di mana mesti ada inilah apa cagaran yang kita boleh bagi untuk hutang bila dia tidak dibuat secara tunai lah. So ni antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang mana dibenarkan sebenarnya. Hutang tu adalah dibenarkan dalam Islam, dan tapi perlu memenuhi syarat-syarat yang berhutang tu. So ada orang kata macam dekat kita tak kalau boleh dia tak nak berhutang, sebab macam dekat Malaysia ni dia kata walaupun ada perbankan Islam, tapi sama je macam perbankan konvensional. Dia kata walaupun perbankan Islam dia kata dia tak ada interest, tapi yang dia charge tu sama seperti perbankan konvensional yang ada interest. Ada yang kata perbankan Islam ni guna backdoor interest sebagainya. So dia tak percaya dengan perbankan Islam, dan dia tak nak berhutang. So tapi sebenarnya kita dah ada perbankan Islam tu, dan memang apa yang bezakan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional tu, kita boleh tengok kalau kita pinjam dengan perbankan konvensional, dia punya dia punya kontrak tu tak jelas. Tapi kalau kita pinjam dengan perbankan Islam, kita boleh tengok kat situ semua jelas dia terangkan di kontrak kita dengan bank tu. Berapa kita kena bayar, berapa total pinjaman keseluruhannya, campur dengan
charge yang dikenakan. So semua diterangkan dengan jelas. Kontrak dia fair, nampak jelas, compare dengan kalau kita buat pinjaman dengan konvensional, yang mana dia tak beritahu pun berapa sebenarnya total yang kita hutang tu. So itulah perbezaan antara konvensional Islamic conventional bank dengan Islamic bank. So kalau ada apa-apa soalan ke boleh terus tanya ya. So far ada? Okey doktor. So far alhamdulillah. So ni saya nak nak minta boleh tak masuk dalam website ni www.menti.com, lepas tu isikan kod dia 6385684. Dia ada quiz sikit. Dapat tak masuk? Doktor nak masuk dekat mana ni doktor? Tu www.menti.com. Kita tekan je. Tekan je. Tak dapat lah. Tak dapat apa. Tak ada. www.menti.com. Dapat. Lepas masukkan kod, dia suruh masukkan ni. Apakah yang anda faham tentang hutang baik dan hutang jahat? Ni saya tak dapat lah. Macam mana? Doktor, tekan aja ke? Tekan. www tu. Type lah senang. Tak dapat. Dapat? Doktor, so nak kena masukkan ke ayat hutang baik tu apa, hutang jahat tu apa? Cuba masukkan kat situ. Mengikut kefahaman kita sendiri boleh? Mengikut kefahaman sendiri, ya. Alright. Ada yang dah jawab dah?
Lepas tu tekan submit. Saya ada dah nampak kat sini apa. Okay. Dah lepas dah submit, dia just tulis thank you for your participant. Tu je? Ya. Okay. Kalau kita jawab dekat talian yang lain boleh kan Doktor? Talian lain? Maksudnya pakai handphone lain? Boleh. Okey, dah jawab. Saya dah nampak dah sini ada jawapan-jawapannya. Okey. Doktor? Ya. Kita boleh jawab apa yang kita fikirkan je kan? Apa yang kita faham tentang Okey. Terima kasih. Okey. Ada dah saya nampak beberapa jawapan kat sini. Jawapan-jawapan yang dibagi ni betul. Ada apa? Hutang baik, hutang yang dibenarkan ikut hukum syarak dan digunakan untuk keperluan yang betul. Ada yang jawab hutang baik adalah hutang yang boleh membaik pulih ekonomi. Hutang jahat adalah hutang yang menambah bebanan. Itu saya jawab. Oh, ya ke? Ada yang jawab hutang baik memberi faedah. Contoh ASB loan. Hutang jahat tidak memberi keuntungan. Hutang baik adalah hutang wajib iaitu untuk keperluan. Hutang jahat adalah untuk kepuasan diri dan ianya tidak penting. Ada yang jawab hutang baik adalah hutang yang kita perlukan untuk urusan yang bermanfaat. Manakala hutang jahat adalah hutang yang digunakan pada perkara yang tidak berfaedah. Okey, nampaknya majoritinya fahamlah apa yang dimaksudkan dengan hutang baik, hutang jahat tu. Hutang jahat adalah hutang yang disalahgunakan. Hutang baik adalah hutang yang digunakan untuk kembangkan bisnes. Alright. So itulah yang saya masukkan sebenarnya. Hutang baik adalah kita berhutang untuk beli aset yang produktif dan aset yang boleh tambah nilai. Maknanya kita berhutang untuk benda yang keperluan, untuk yang boleh tingkatkan lagi kita punya keuntungan, boleh tingkatkan lagi kita punya aset, boleh tingkatkan lagi kita punya pendapatan. Tu yang dikatakan hutang baik. Tapi hutang jahat adalah hutang yang kita beli bukan untuk keperluan, tapi berdasarkan kepada kehendak. Yang mana contohnya kita berhutang untuk beli aset yang tidak produktif. Aset yang tidak produktif ni apa contohnya? Macam beli tanah yang tidak produktif, ataupun kita beli buat pembiayaan pinjaman peribadi. Tujuan dia bukan untuk tambahkan modal perniagaan, tapi untuk pergi melancong. Tu dikira sebagai hutang jahat. Ataupun contoh kita beli kereta, tapi kita tak gunakan pun kereta tu.
Kita dah ada kereta yang kita guna sebagai keperluan, tapi kita beli lagi kereta lain yang kita jarang-jarang guna. Itu pun salah satu daripada contoh hutang jahat. So macam mana nak kira hutang? Saya ada bagikan borang keberhutangan peribadi ni. Ada dekat email kan? Ada. Tu Ada dapat. ya inilah cara kita nak tengok sama ada kita ni mampu tak nak berhutang, ataupun kita ni boleh lagi tak nak berhutang. So dekat sini kita boleh tengok contoh yang ni kita boleh gunakanlah sebagai kita punya guide bila kita berhutang. Sama ada dah terlebih ataupun kita sebenarnya dah tak mampu lagi sebenarnya nak berhutang. So tapi kita masih lagi cuba nak berhutang. So borang ni kita boleh gunakan untuk tengok kita punya taraf, kita punya tahap kesihatan kita punya hutang tu. So contoh macam rumah. So ada macam rumah biasanya dia ambil tempoh masa yang lama. Biasa kita akan buat pinjaman untuk 35 tahun maksimum sampai umur 60-65. So dekat sini kita boleh tengok sebenarnya cukup tak cukup dengan kedudukan keuangan kita ni, berapa kita punya tahap kesihatan keuangan kita, tahap hutang kita. So semua boleh isi lah. Yang ni yang dalam bentuk Word, ada yang saya bagi dalam bentuk Excel tu. Dalam bentuk Excel tu lagi senang nak kira dia punya ni lah, dia punya tahap kesihatan hutang kita. So saya boleh lah, boleh isi lah. Kalau rumah ada berapa, boleh campurkan untuk semualah. Kalau suami ada satu rumah, kita ada satu rumah, so ada dua rumah. So contoh dia kat sini ada dua rumah dengan pinjaman siapa, bank mana, berapa kadar faedah yang bank kenakan. Selalu tengok tak kontrak yang bila buat loan tu, tengok tak kontrak yang dia bank bagi dekat kita, ke biasanya kita sign je terus? Baca letter offer dulu. Baca letter offer. Yang kontrak dia tu baca tak? Kontrak yang loan dokumen tu. Yang loan dokumen tu. Banyak tu. Baca. Baca. Yang itu penting. Yang itulah yang yang beritahu semua tentang kontrak pinjaman kita. Berapa kadar faedahnya, berapa jumlah pinjaman, apa akad antara kita dengan bank, berapa tempohnya, berapa bayaran ansuran bulanannya. So daripada kontrak tu kita boleh tengok bila sebenarnya tarikh akhir kita punya ansuran bulanan tu. So macam kata rumah, tahun bila, berapa hari bulan kita punya hutang tu akan habis. Dan baki pinjaman tu sebenarnya kita boleh tanya bank, dan bank kadang dia ada bagi hantar setiap akhir tahun, dia akan hantar bank statement berapa yang kita bayar tahun tu, berapa balance yang kita ada lagi hutang dengan bank. So sama juga macam kereta pun kita boleh kira
dekat situ. Dan kalau ada pinjaman peribadi, kad kredit ataupun kita ada buat loan ASB, so kita boleh kira semua tu dan kita jumlahkan dekat situ. Berapa sebenarnya dekat bawah ni kita boleh tengok berapa sebenarnya total hutang yang kita ada. Sebab kadang kita tak perasan, kita buat aja hutang, tapi kita tak tahu berapa sebenarnya total jumlah yang kita hutang tu. So dekat sini bila kita totalkan semua, so kita nampak sebenarnya berapa banyak yang kita berhutang. Dan saya ada juga bagi borang untuk semakkan kendiri kan. Yang ni dah isi belum? Belum. Yang borang semakkan kendiri ni. Yang ni pun boleh isi dan kita boleh tengok berdasarkan kepada pendapatan bulanan kita. Lepas tu tolak dengan ansuran bulanan yang kita ada dan campur dengan simpanan yang kita ada dan juga perbelanjaan. Yang ni perbelanjaan ni semua perbelanjaan yang kita buatlah dalam bulan tu. Yang ni kita boleh buat untuk setiap bulan. Maknanya setiap bulan kita boleh kira kata bulan ni berapa pendapatan kasar kita. So pendapatan kasar, lepas tu berapa total ansuran yang kita kena buat. And then campur juga kalau ada simpanan, berapa simpanan. Ada yang biasa kadang kita untuk tabung haji kita buat simpanan tetap. So kita boleh letaklah kat situ. Ataupun kalau kita tak ada buat simpanan tetap, kita ada simpan sikit-sikit, so kita boleh letak dekat situ berapa bulan ni kita simpan, total, kita boleh tengok bulan ke bulan, dan daripada situ kita boleh tengoklah berapa sebenarnya keseluruhan kita punya keseluruhan pendapatan dan perbelanjaan. So daripada situ kita boleh plan lah setiap bulan jumlah pendapatan kita, ni perbelanjaan kita, so kita dah boleh plan untuk katakan kita tengok kita terlalu banyak sangat buat perbelanjaan, tapi saving kurang, simpanan kurang. So daripada sini kita boleh plan, cuba kurangkan perbelanjaan kita dan cuba naikkan kita punya simpanan tu. So borang ni kita boleh gunakan untuk tengoklah kita punya plan, kita punya keuangan kita. Contoh macam kata bulan ni terima banyak pendapatan. So bila dapat banyak pendapatan tambahan, kita boleh tingkatkanlah kita punya simpanan bulanan. So seeloknya kalau boleh kita buat setiap bulan lah. So dekat sini setiap bulan kita boleh tengok berapa sebenarnya nisbah keuangan peribadi kita. So dekat sini saya dah kira, dah bagi dia punya rule of thumb dia. So kalau kata kita punya hutang, maknanya total hutang kita bahagi dengan total pendapatan kita. So kat sini macam mana nak kira, kita ambil yang tadi tu 2C, kat sini ada 2C, jumlah ansuran bulanan, kita bahagi dengan 1C. 1C tu adalah
kita punya pendapatan. So kita akan dapat berapa sebenarnya kita punya jumlah hutang bahagi dengan kita punya jumlah pendapatan bulanan. So dekat sini dia punya rule of thumb dia tak boleh lebih daripada 40%. So kalau perbelanjaan dia bagi dengan monthly income, kita punya pendapatan bulanan, dia mesti 28% maksimum. Dan juga kalau untuk yang bukan hutang tetap, lain-lain hutang, kita boleh tengok kat sini selain daripada hutang tetap lah macam rumah, kereta, yang hutang-hutang lain, kita boleh kat sini dia punya rule of thumb dia adalah 10 hingga 20%. Tapi kalau lebih daripada 20%, maknanya kita dah lebih dekat situ hutang compare dengan kita punya pendapatan yang kita ada. Dan kalau untuk yang ni untuk total monthly debt, jumlah keseluruhan hutang yang semualah hutang rumah, hutang peribadi, dan bahagi dengan pendapatan. So dekat sini kita akan tengok dia punya rule of thumb dia adalah 35%. Tapi maknanya kalau lebih daripada 45%, tu dah dikira bahayalah. Memang total hutang tu tak bahagi dengan pendapatan, dia tak boleh lebih daripada 45%. Sama juga dan ni kalau jumlah perbelanjaan pula, jumlah perbelanjaan bahagi dengan pendapatan, jumlah perbelanjaan kita paling maksimum adalah 80%. Tapi dia tak boleh lebih daripada 90%. Kenapa tak boleh lebih daripada 90%? Sebab untuk untuk perancangan keuangan, kita tak boleh belanja kata pendapatan 2,000, belanja 2,000. Kalau dalam perancangan keuangan, kalau pendapatan 2,000, kita mesti allocatekan sebelum buat perbelanjaan, mesti allocatekan at least 10% untuk simpanan. Tu yang dekat sini kita tak boleh belanja lebih daripada 90%. Sebab mesti ada simpanan, at least simpanan 10% daripada pendapatan. Kalau ikut perancangan keuangan, kita kena dapat pendapatan, kena allocate dulu 10% untuk simpanan. Dah allocate 10% untuk simpanan, baru boleh balance tu yang kita belanjakan. Tu ni lah yang paling elok lah. Bukan dapat pendapatan, belanja dan ada balance baru simpan. Yang tu terbalik lah. Yang sepatutnya dapat pendapatan, simpan dulu, allocate dulu 10% untuk simpan, balance baru kita belanjakan. Okey, ada apa-apa soalan? Ni kalau Doktor,
Kalau yang mula-mula tadi tu menguji hutang yang isi hutang rumah, hutang kereta, kalau semua tu dari atas ke bawah tak ada hutang, macam mana? Oh, itu lagi bagus. Memang tak ada buat hutang pun. Tak ada. Sebab Ah. rumah buat sendiri, kereta tak ada. Maksudnya hutang peribadi tak ada tu maknanya tak payah isi lah. Tak payah. Tu dah dikira bebas hutang. Yang inilah yang paling ultimate, yang paling atas sekali bila kita hidup ni bebas daripada hutang. Tapi bil lampu, bil elektrik, bil air tu tetap ada. Tu tak apa, itu bukan hutang, itu perbelanjaan bulanan. Hutang ni yang sebab macam sekarang ni kebanyakan bankruptcy disebabkan oleh hutang lah. Sebab hutang, lepas tu sampai satu tahap dia dibebani dengan hutang yang last tak boleh nak bayar. Itu yang banyak kes-kes dekat AKPK bila kita tak pandai manage antara pendapatan yang kita dapat dengan hutang yang kita ada lah. Itu yang bila dah tak mampu tu last-lastnya bankrupt. Tapi kalau tak ada hutang memang the best ni lah, paling tinggi kalau boleh memang kita nak bebas hutang. Doktor, Ya. satu soalan. Saya nak tahu macam apa hukum dia macam kalau macam hutang kredit card. Lepas tu kan kita tak boleh bayar, lepas tu dia accumulated yang interest tu kan macam interest tu yang kita hutang let's say 10,000 tapi interest dia tu jadi 2-3,000, lepas tu kita setahun berdatang tak ada bertambah hutang tu disebabkan oleh dia punya interest tu. Kita sepatutnya kalau dalam hukum Islam tu kita sepatutnya bayar yang mana, yang kalau let's say kita ada hutang asal tu 10,000 tapi disebabkan interest tu kita boleh jadi tak bertambah-tambah 20,000 naik. Lepas tu cuma saya ada kawan tu dia pernah lah macam tu, tapi lepas tu dia deal dengan bank tu, dia macam bayar lump sum, lepas tu tapi dapat dikurangkan lah macam sepatutnya dia bayar 20,000 bertambah dengan interest semua, tapi bank kata okay kalau you bayar lump sum satu kaligus kita kurangkan sebanyak 8,000, so you kena bayar 12,000. Artinya yang kita bayar tu 2,000 tu lagi extra tu kita kena bayar juga ke atau kita bayar just 10,000? Sebab macam ni dia buat dengan bank Islam ke dengan konvensional? Saya rasa masa dulu tu konvensional kot, credit card kan. Sebab macam kalau bank konvensional dia punya cara pengiraan interest tu, cara pengiraan dia adalah dia compound, dia kumulatif. Dia kumulatif, maknanya kata bulan ni kita tak dapat bayar. Tambah lagi. Dia akan kumulatif, dia punya kumulatif interest tu dia akan campur pula dengan bulan depan. Lepas tu dia akan campur lagi dengan bulan satu lagi kalau kita tak boleh bayar. Tu dia panggil, itulah yang menyebabkan 10,000 boleh jadi 20,000. Yelah, jadi kalau macam dia dah terlanjur, jadi macam mana kalau misal kata ada duit 10,000, lepas tu kita, dari segi Islam lah, artinya kita nak save, orang kata kalau hutang tak selesai nanti di awang-awangan. Ya, betul. Dia roh tak apa betul ternaik ke langit. Jadi itu yang saya tak, alhamdulillah saya tak ada lah, cuma saya terfikir macam mana orang nak bayar tu kalau dia dengan artinya macam hutangan Allah lah kot macam tu kan, 10,000.
Lepas 10,000 je ke ataupun yang macam yang tambah lagi 2,000, 12,000 kalau bank tu dia kata okeylah awak bayar je lah 12,000 untuk hapuskan semua yang ni. Sebabnya ini macam conventional bank kan. Sebab macam bila kita hutang dengan bank tu kita ada kontrak. Kontrak daripada kontrak bank itulah yang bank akan beritahu apa dia punya perjanjian antara kita dengan dia tu. So bila ada kontrak tu memang sebagai pelanggan kita kena patuh dengan kontrak tu walaupun kita tahu accumulated accumulated interest. Kiranya itu walaupun dengan bank konvensional kiranya itu kita punya ijab kabul tu sebab bila kita sign tu maknanya itulah akad kita dengan bank. Maknanya bank beritahu ini dia punya syarat-syarat dia, kontrak dia. So bila kita sign maknanya kita dah promise lah, kita dah berjanji akan ikut semua yang ada dalam kontrak tu. Walaupun kita rasa dia macam ada unsur-unsur zalim dekat situ, kita kena juga patuhi. Sebabnya kita dah sign, kita dah agree dengan dia punya syarat-syarat yang dia dah bagi tu. Tapi sebab itulah bila nak compare kan, kalau buat dengan Islamic Bank, kalau buat dengan Islamic Bank sebenarnya dia tak ada kumulatif tu. Accumulated penambahan tu. Ya, dia tak ada. Kalau dengan Islamic Bank biasanya dia ada charge dipanggil late payment charge. Late payment charge tu sebab kita bayar lambat daripada yang sepatutnya lah. Late payment charge tu pun bank dia tak ambil. Late payment charge tu bank akan dimasukkan dalam satu tabung, dia punya tabung tu, dan duit tu dia akan bagi dekat Baitul Mal ke. Dia tak pegang, dia tak ambil lah. Dia punya late payment charge. Kenapa dia kenakan juga late payment tu sebab dia tak nak ni lah, maknanya sebab dia pun ada kos bank bila dia bagi pinjam tu dia ada kos-kos dia. So bila orang tak bayar dia tak nak lah nanti macam orang tu terus tak bertanggungjawab dengan hutang dia. Panggil tu administration cost lah. So bila orang tu terus tak bertanggungjawab dengan hutang tu, bank lah yang rugi kan. So itu yang dia kenakan late payment charge. Tapi late payment charge tu bank tak ambil. Dia akan bagi dekat Baitul Mal. Okay, terima kasih Dr. Okay. Ada lagi soalan lain yang berkaitan dengan hutang ni? So kalau nak tengok kita punya tahap kesihatan, peribadi kita, kita punya keuangan kita, boleh guna ni lah formula ni, boleh kira sendiri. So kalau agak-agak kita punya hutang tu tadi dah lebih daripada 35%, memang kita dah tak sepatutnya tak buat lagi lah hutang baru. Kalau hutang kita tu dah capai 45%, maknanya masa tu kita dah berada dekat tahap hidung lah, antara tenggelam dengan timbul aja. Kalau kita tak stopkan ataupun tak bayar, dia boleh efek pada kita punya keseluruhan keuangan kita lah. Yang macam ramai yang terpaksa declare bankrupt. So tahu kan bila kita diisytihar bankrupt tu,
banyak benda yang kita tak boleh buat. Nama kita masuk dalam dalam sistem Bank Negara Malaysia, dan nak keluarkan nama kita dalam sistem SITOS tu memang macam-macam dia punya prosedur dia nak keluar daripada bankrupt tu lah. Memang tak boleh tak boleh ada account, banyak lagi keburukannya lah kalau kita dah jadi isytihar bankrupt tu. So dekat sini saya nak share juga, ada ramailah yang macam mana teknik-teknik nak mengurangkan hutang. So adalah sebenarnya banyak teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk kurangkan hutang. Contohnya macam kalau kita ada banyak hutang kad kredit, so biasanya salah satu cara yang kita boleh guna untuk kurangkan, kita kumpulkan semua hutang kad kredit yang kita ada tu, dan kita kumpulkan jadi satu. Maknanya macam ada buat dengan Maybank, ada buat dengan bank CIMB. So kita consolidate semua yang ada, pinjaman yang ada tu jadikan satu. Tu salah satu teknik lah. Dan ada juga, kita boleh juga minta bantuan daripada AKPK, tapi yang ni biasa last bila kita dah tak boleh tak boleh lagi nak bayar hutang-hutang yang ada. So last jalan yang kita boleh guna adalah dengan minta bantuan dengan AKPK. So AKPK dia akan tengok hutang-hutang yang kita ada tu, dia akan struktur semula dan dia akan deal dengan bank-bank. Biasa kadang ada kita malu nak jumpa, bila malu nak beritahu bila kita ada banyak hutang dan tak boleh nak bayar. Dalam ni sebenarnya kita ada tempat yang kita boleh minta bantuan. Macam sekarang kita ada AKPK ni yang boleh uruskan kita punya hutang, dan dia juga yang akan dealkan dengan bank-bank yang kita hutang tu lah. Dia struktur semula semua hutang-hutang yang kita ada. So Doktor, kalau yang macam orang yang pinjam ada sekarang kan ramai student pinjam apa tu PTPTN. PTPTN itu termasuk ke dalam kalau misalnya kata macam budak-budak ni kan dia tak boleh bayar kan sekarang macam susah lah dapat kerja, itu termasuk dalam penyelesaian yang last resort tu di AKPK tu, dia boleh masuk tak bahagian tu? Kalau PTPTN ni kalau dia cuma ada satu hutang, cuma ada PTPTN je, dia sebenarnya boleh pergi ke PTPTN. Bincang dengan PTPTN. Bincang dengan PTPTN. PTPTN biasanya dia akan memang mula-mula bila kita habis belajar, berapa bulan, 6 bulan lepas habis belajar, dia akan terus hantar surat bila tarikh kena bayar, berapa kena bayar, dan dia ada terus bagi dia punya jadual pembayaran dia bulan ni makin naik biasanya dia punya pembayaran dia lah. Macam tahun pertama bayar kurang sikit, lepas tu makin lama makin tinggi sebab dia punya tu dia kata biasanya kita punya gaji tu makin lama makin naik, makin tinggi. Tapi kalau macam sekarang ni memang dengan ada ramai yang kena berhenti kerja lah, yang tak boleh, boleh pergi ke PTPTN tu. PTPTN
kalau dulu. nanti PTPTN akan reschedule balik dia punya bayaran tu. Cuma dengan PTPTN ni jangan sampai kita terus tak bayar lah. Sebab bila terus tak bayar tu yang dia akan hantar nama kita dekat bank negara. Bank. Terima kasih doktor. Okey. Doktor ada satu soalan. Okey, kalau macam misalnya kita last tu kita pergi AKPK. Misalnya contoh kita pinjam dekat makro bank BSN kan. So kita rasa kita tak boleh bayar sebab dia punya interest tinggi. Macam 9%, 11% macam tu. So, dengan kesihatan, kita ada masalah kesihatan, jadi kita rasa kita tak nak ada tersangkut hutang lah. Tak nak ada tersangkut bayaran, kita pergi ke AKPK. Jadi AKPK akan buat surat ke makro BSN untuk dia kita selesaikan dengan dia kan. So kalau macam misalnya bank simpanan nasional makro punya tu, dia masih ganggu kita punya account, itu kita nak rujuk ke mana? Oh, dia biasa kalau kita dah ada urusan dengan AKPK tu, biasanya dah tak ada masalah dah sebab AKPK tu memang bawah Bank Negara Malaysia. Sebab ini yang berlaku dekat saya lah. Jadi apa ni AKPK, bila saya call AKPK, dia cakap sepatutnya BSN makro tak boleh ganggu saya punya account. Ya. Tapi sampai sekarang bila duit masuk dalam akaun BSN saya terus dia orang cut. Oh. Tu kena kita pergi ke BSN. Kita pergi HQ dia, kita tak boleh jumpa staff dia yang buat urusan yang cut duit kita tu. Sebab kita macam bola, sekejap pergi tingkat 5, 3, tapi kita tak boleh jumpa yang bahagian yang betul-betul yang buat tu. Dia cakap dia boleh jumpa staff sesama staff. Kalau macam tu, apa pandangan doktor yang kita boleh buat? Maksudnya nak tulis surat kat pengarah BSN ke apa ke? Sepatutnya sebab memang dia tak boleh bantu part tu. Sebab dia kata BSN tak boleh ganggu. Dia tahu BSN tak boleh ganggu je. Rasanya boleh direct kira dekat dia punya kan biasa bank dia ada customer service apa semua tu memang dah banyak kali lah. Kita pergi yang customer service tu, kita pergi cawangan mana-mana, dia orang layan kita bagus. Tapi dekat HQ, dia orang akan suruh ke HQ juga sebab bahagian loan kan. Jadi masalahnya dekat sana tu ada bahagian yang macam yang uruskan kita punya account tu, yang itu tak nak jumpa customer. Dia nak hanya berurusan dengan staff. Jadi apa ni, dekat sini macam kita dah tak tahu nak ke mana. Nak AKPK kata dia yang buat urusan dengan kita kan. Bank lain tak boleh, bank yang kita ada hutang tu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia dah strukturkan, dia dah contact dan dia dah dia pun dah hantar surat kan. Tapi dalam masa yang sama BSN masih mengganggu, tapi kita tak boleh nak jumpa, nak ketengahkan ke atas tak boleh. Kita cuma boleh setakat pergi cawangan-cawangan bawah, customer service apa semua macam tu je. Tapi macam pergi ke customer service pun masih lagi tak boleh. Sampai kaunter tu siap bagi tahu kita pula. Apa-apa nanti cepat-cepatlah datang keluar ikut kaunter. Jangan pakai kad. Sebab maksudnya macam setiap kali ada duit masuk terus kena potong. Maknanya dia cut. Tapi duit kita tu ada dalam tu. Cuma dia tetap akan tulis, kalau kita pakai ATM dia akan tulis RM10. Padahal duit kita dalam tu kiranya ada, dia dah sekat 2,000 apa macam tu. So tak boleh masuk duit, tak boleh masukkan duit dalam tu lah. Tapi kadang-kadang tu ada yang terback in kat kita punya. Macam saya macam ada kebajikan kadang-kadang masuk kat situ kan. Yang kebajikan pula dia tak nak bank lain. Kalau buka akaun baru sama kerajaan kan. Jadi kerajaan sama kerajaan dia nak bank kerajaan. Jadi dia tak nak guna macam bank Islam ke. Dia tak nak, dia tetap nak BSN. Kalau buka akaun baru tak boleh juga.
Saya ada tanya customer cawangan lain lah. Dia kata sama sebab detect kita punya IC. Oh. Jadi dia macam kita punya premier kita beli ke apa semua dia block. Itu kita tak kisahlah dia block kan. Ini maksudnya lepas kita berurusan dengan AKPK tu dia dah ganggu balik semula macam AKPK bagi kita sebelum hujung bulan kan. Dia 24 dia dah block kita punya ada apa masuk je dia tu ambil. Kalau macam tu kita nak berurusan dengan siapa? Itulah kalau ni pergi bank negara terus. Kita boleh buat aduan kat bank negara. Boleh. Dekat bahagian dia punya aduan sebab AKPK tu memang tujuan dia untuk membantu kita dan AKPK tu yang akan uruskan kita punya penstrukturan dan dia akan deal dengan bank dan sepatutnya bank memang dah tak boleh lah sebab kita dah bagi pada AKPK untuk uruskan kan. Sebab kita bagi AKPK tu sebab kita tak nak ada tertunggak bayaran ke apa. Jadi dengan AKPK tu kan rendah sikit dia punya bayaran dia. Maknanya kita boleh pergi ke bank negara direct terus boleh. Boleh buat aduan. Masih lagi. Sama juga macam ada kawan saya dia dulu jadi guarantor. Guarantor ni pun bahaya. Macam sekarang rasanya dia dah ada syarat. Macam dulu guarantor ni bila kita jadi guarantor, lepas tu orang yang kita guarantor tu tak bayar. Bank akan kejar guarantor kan. Sedangkan sebelum tu dia kata cuma nak saksi kan? Saksi saja. Tapi lepas tu dia tak dapat peminjam tu. Dia anggap kita penjamin yang bertanggungjawab. Dia akan kejar guarantor tu. Sampailah kawan saya ni dah tak tahan buat bank asyik kejar dia. Dia bayar bahagian jumlah yang dia kena bayar lah sebagai guarantor tu. Bila dia dah bayar portion yang guarantor tu, walaupun bank negara dia dah dapat surat semua, dah tak ada lagi urusan lah, maknanya bahagian dia dah settle sebab dia dah bayar dah portion berapa yang guarantor kena bayar. Benda tu dah 10 tahun dah, tapi bank masih lagi minta dengan dia yang untuk portion peminjam tu. Sepatutnya dah tak adalah sebab dia yang bahagian guarantor yang dia kena bayar tu dia dah bayar dah portion dia. Patut bank dah tak boleh lah nak kejar dia lagi. Kena kejar yang peminjam yang tak bayar tu lah. Tapi sepatutnya. Tapi bank masih lagi kejar dia, suruh bayar yang bahagian pinjaman tu. Tak sebenarnya macam bank ni dia ada outsource untuk company cari balik siapa-siapa peminjam yang tak bayar ni. So bila dia tak dapat peminjam ni, dia akan kejar lagi guarantor walaupun guarantor tu dah tak ada apa-apa. Yalah. Kalau macam kes macam ni juga, maknanya bank negara boleh tolong juga ke? Tak boleh. Kalau macam kawan doktor. Itulah sebab macam sekarang memang apa yang dia buat bila dapat call dia terus letak. So dapat call je dia letak, dapat call je dia letak. Sebabnya memang sebenarnya bukan bank, macam ada company yang bank hire untuk collect balik NPL dia tu. Itu inilah masalah bila kita bukan pinjam tapi kita jadi guarantor pun macam itulah. Saya nak celah boleh? Cik Islinda, selalunya jadi susah ni bila kita buat sesuatu tanpa dokumen. Kita pergi ke AKPK, kita tak ambil pengesahan, kata okey lepas ni
BSN tak ada kena mengena dan akaun tak boleh di-block. Kita kena dapatkan satu pengesahan. Kita kena minta dia secara tulis. Dia jawab secara tulis. Kita bawa dokumen bertulis tu bagi satu salinan dekat BSN, kawangan kita. Dan satu salinan lagi kena bagi dekat ni. Kalau tidak, kita ada hak as a pengguna, kita boleh dapatkan perintah mahkamah untuk mengelakkan orang mengganggu akaun kita. Betul tu juga. Yang apa, ada dokumen tak daripada AKPK yang apa bertulis? Kena tanya Cik Yuslina lah ni. Itulah. Tadi siapa? Cik Yuslina. Sebab kadang itulah sebab tak ada dokumen bertulis tu agaknya. Sebab saya baru ni pun ada seorang saudara lama datang masalah sama. Sebab dia tak mendokumenkan urusan. Jadi nak rujuk bank ni kena ada hitam putih. Ya, betul. Nak bawa ke bank negara bawa IDO memang tak ada respon lah. Tak akan tapi memang. Bank negara bukan sahaja AKPK, bank negara itself dia ada satu unit khas. Dia ada satu unit. Dia memang kita pergi, kalau kita pergi bawah tu, lepas kita scan kita punya IC bawah tu, dia pegawai tu check, dia akan bagi tahu kita nak pergi tingkat berapa, rujuk dengan pegawai mana. Bank negara memang dia akan bantu, tapi kita kena selesai dengan bank kita dulu. BSN, selesai BSN, tentu AKPK, lepas tu baru pergi. Tapi make sure kita pergi tu, kita ada dokumen betul lah. Terima, apa kita mengadu, apa kita punya tak puas hati tu, kita kena letak hitam putih lah. Semua kena dokumen bertulis. Kalau ada bank account yang dia selalu, maknanya dia force lah, secara paksa lah, force holding kan. Itu selalunya kalau kita buat direct instruction tu, SI, standing instruction kan. Takut SI lama tak dibatal. Kena check jugalah. Takut masih SI lagi. Yep. Masih lagi. Pegawai yang respon tu pun malas, dia tak check SI lama. That is what I can think of lah. Betul. Kena tengok balik dengan BSN tu. Ada tak apa yang pending, macam SI yang belum ditutup. Terima kasih. Okey, yang lain ada apa-apa lagi nak tanya? So ni antara teknik-teknik lah yang kita boleh gunakan. Contoh macam pindahan baki kad kredit. So kita macam sekarang ni interest tengah murah kan, tengah rendah. Bank negara dia asyik turunkan interest. Kalau sebelum ni 2 lebih, sekarang tinggal 1.75 last kita punya interest rate. Memang inilah masa yang sesuai untuk kita kalau ada hutang yang banyak dengan macam-macam bank, dengan kadar yang dikenakan, kadar faedah, interest yang tinggi yang sebelum ni, kita boleh consolidate lah dan ambil peluang dengan interest yang rendah sekarang ni. So sebenarnya macam sekarang ni pun kalau kita nak hutang pun ini masih yang sesuai sebab interestnya tengah yang ada sekarang ni paling rendah sejak sejak 20 tahun. Inilah yang paling rendah sekali, 1.75
kadar faedah yang inilah BLR yang dikenakan oleh bank negara. So kalau apa nak kumpulkan especially untuk hutang peribadi lah, sebab macam hutang peribadi ni biasanya dia kenakan kadar tetap. Tak kira lah interest naik ke, interest turun ke, kita kena bayar ikut kadar tetap. Yang tu macam sekarang ni rugilah sebab sekarang interest tengah rendah, tapi kita bayar ikut kadar tetap masa interest yang tinggi sebelum ni. Tapi kalau macam kita tengok, kalau macam pinjaman kita tu dia punya interest dia kadar berubah. Kalau interest dia floating rate ataupun bukan kadar berubah, ikut interest semasa, yang itu okey. Biasanya untuk rumah yang long term lah, untuk jangka panjang, biasanya dia akan gunakan kadar berubah. Bila interest rendah, kita punya bayaran bulanan tu diturunkan. Bila interest tinggi, bayaran bulanan kita tu dia naikkan. Tu maknanya kita punya pinjaman tu guna kadar berubah, bergantung kepada interest semasa. Tapi kalau untuk yang macam pinjaman yang tak panjang, contoh macam kereta, biasanya dia akan kenakan interest tetap. Kalau 3%, 4%, 4% sepanjang 7 tahun. Tapi macam apa, personal loan pun biasanya kadar tetap. Sebab macam personal loan, maksimum kita boleh buat personal loan 10 tahun. So biasa bank dia akan kenakan kadar tetap. So kalau macam sekarang ni, macam banyak sangat personal loan, kata ada 2-3 personal loan, macam dengan interest yang sebelum ni tinggi, kita boleh gabungkanlah semua personal loan ni jadi satu. So bila jadi satu, macam sekarang ni kadar faedah rendah, so kita dapat benefit lah kat situ. Kita boleh kurangkan kita punya bayaran kadar faedah tu tadi. Ni antara contohnya lah, di mana kita consolidate hutang-hutang yang sedia ada dan kita refinancekan kita punya pinjaman tu tadi. Yang apa, dia punya benefit dia lagi, selain daripada kita boleh bayar dengan interest yang lebih rendah, kita boleh juga kawal kita punya hutang tu tadi. Maknanya kalau sebelum ni kita kena bayar dengan Maybank, kena bayar dengan CIMB, kena bayar dengan BBMB. So bila kita dah cantumkan, kita jadi satu je lah. So tak adalah nak kena tolak dengan Maybank, nak kena tolak dengan CIMB, kena tolak dengan BNB. So kita bayar satu akaun je. Ada orang juga, salah satu cara lagi untuk kurangkan hutang ni, ni lah, dengan refinance. Macam kata kita ada rumah, so kita refinance rumah tu, so kita boleh dapat ni lah, dapat cash. Sebab macam rumah kan, harga dia, dia punya value dia makin lama makin naik. Cuma dekat sini dia adalah dia punya pros and contra dia kalau kita buat macam refinance rumah tu. Sebab bila kita refinance rumah, maknanya macam sebelum ni kita dah bayar 10 tahun. Bila refinance balik, so kita kena bayar lagi kata 30 tahun. So kalau sebelum ni kita dah bayar 10 tahun, tinggal 20 tahun. So bila kita refinance sekarang,
kita kena bayar balik sampai 30 tahun. So itu antara dia punya pro and cons dia lah. Dan yang last resort dia yang ni lah yang kita buat pensusuran semula dengan AKPK ni. Tapi AKPK ni yang paling last lah yang kita boleh guna sebab dia sebenarnya macam dengan AKPK ni pun dia ada rekod kalau kita dah pernah minta bantuan AKPK ni. Sebab bila kita ada rekod dengan AKPK ni, kita punya skor kredit tu jadi tak berapa cantik untuk pinjaman akan datang. Maknanya bila kita nak buat loan baru nanti, bank dia dah nampaklah kat situ, maknanya sebelum ni kita pernah minta bantuan AKPK untuk kita punya loan. Maknanya kita punya skor, sebab bank ni sebenarnya bila kita nak buat loan, dia akan tengok risiko yang kita ada. Sebab tu kadang macam bank biasa kalau macam kita kerja dengan kerajaan, dia lebih senang nak buat loan. Compare dengan kalau kita kerja sendiri. Kenapa kalau kerja kerajaan dia senang nak buat loan dengan bank? Sebab kerja kerajaan ni dia punya risiko dia rendah. Sebab risiko dia rendah, sebab biasa orang yang kerja kerajaan ni susah nak dibuang kerja. Pendapatan dia tetap. Sebab tu dia punya risiko dia rendah. Sebab tu bank senang nak bagi loan. Compare dengan kalau kerja sendiri ni ataupun dengan swasta, risiko dia tinggi. Senang dibuang kerja, lepas tu mungkin pendapatan dia tak tetap, macam kalau dengan kerajaan setiap tahun kan dia mesti ada peningkatan increment berapa ratus. So sebab tu macam bank rakyat pun dia punya pelanggan utama dia adalah staf kerajaan ataupun GLC yang macam syarikat bawah kerajaan. Sebab setiap bank untuk dia nak bagi pinjam tu, dia akan tengok dia punya risiko sama ada orang tu boleh bayar balik ataupun tak. So bila kita ada rekod dengan AKPK ni, maknanya kita ada rekod sebelum ni yang kita tak berapa mampu nak bayar balik. So dekat situ dia ada ni lah skor kredit yang tak berapa baik dengan untuk next pinjaman. So ni lah yang saya beritahu tadi. Contoh kalau hutang semula dengan AKPK ni, bila kita dah tak boleh sangat nak selesaikan hutang tu, last resort. Okay, so macam ni lah, hutang ni sebenarnya walaupun dibenarkan dalam Islam, boleh hukumnya sunat dibenarkan, tapi kita tahulah hutang ni walaupun tak kira dengan siapa pun kita berhutang, dengan orang apalagilah dengan bank, sama je dia punya kesan dia, yang mana hutang tu wajib dibayar. Macam kita tahulah kalau tak bayar tu, selagi itulah kita punya roh tu tak sampai. So sebab itulah saya nak tekankan boleh berhutang,
Tapi yang paling elok adalah belanja secara berhemah lah. Itu yang dikatakan hutang baik, hutang jahat tu. Maknanya kita hutang tu untuk keperluan, bukan untuk kehendak. Sebab kebanyakan orang sekarang ni kadang dia berhutang bukan untuk keperluan, tapi dia berhutang sebab benda-benda yang tak sepatutnya lah. Macam saja berhutang sebab nak beli kereta yang besar, sedangkan keperluannya kita nak kereta je yang boleh bawa pergi boleh bawa pergi kerja, boleh berjalan, yang maintenance dia tak tinggi, yang yang boleh sampai, tak adalah sampai kereta yang banyak rosak apa semua tu. Tu pun dah kira terpaksa belanja maintenance semua. Tapi kebanyakan orang ni dia beli kereta tu sebab kehendak. Sepatutnya kita anggap kereta tu sebagai keperluan, tapi bila dia dah sebagai kehendak, so kita berhutang dengan bank. So belilah kereta yang mahal. Sedangkan kalau ikutkan kita punya kesihatan keuangan tu, tak adalah mampu nak beli kereta yang kita beli itulah. So tu je lah. Sekarang dah pukul berapa dah pukul 9 lebih dah. So ada soalan apa-apa sebelum kita habiskan kelas kita? Saya rasa alhamdulillah. Setakat ni faham. Hmm. Setakat ni faham. Ya. Cuma nanti slide doktor akan share right? Yang slide tu nanti akan Farhan akan upload dalam kita punya itulah website tu. Baik. Sebab saya sebenarnya segan juga nak cerita pasal hutang ni sebab biasa hutang ni sensitif. Kan bab-bab hutang ni biasanya sensitif sikit. So kadang bila share tu macam mana nak share ni. Faham, tapi kita ambil sebagai pelajaran lah untuk betul. Mungkin sebelum ni dah pernah jadi, bila share kita boleh jadikan benda tu sebagai panduan pula macam mana nak semualah. Betul, lepas tu boleh reflect lah sebenarnya banyak tak apa yang kita buat hutang tu sebenarnya betul tak hutang tu boleh meningkatkan pendapatan kita ke, boleh beri manfaat kepada kita ke, ataupun kita hutang tu makin membebankan kita. Faham? Jadi kadang-kadang doktor, kesihatan kita tu kadang-kadang kita ingat kita ni sihat selalu kan. Jadi kita ingatkan bisnes kita pun maintain. Tapi bila ada musibah tu apa semua, itu jadi beban tu. Ya, itu pun kena fikir juga tu. Sebelum jadi pengalaman, dah ada pengalaman tu boleh kongsi lah kan. Ya, betul. Yang penting setiap kali macam kita ada duit lebih, kita kena beringat untuk simpan supaya kita hutang apa yang perlu, yang macam doktor cakap lah, kereta, rumah, yang hutang dengan bank tu memang kita akan ada. Kecuali kalau hutang peribadi untuk kegunaan sendiri, untuk nak ikut trend ke, itu tak elok. Ya, betul. Sebab macam saya tengok macam anak-anak muda sekarang pun yang baru keluar universiti, macam zaman saya dulu kalau keluar you tak berani lagi nak beli kereta, tapi saya tengok macam sekarang ni keluar je milenial tu doktor. Handphone nak yang up to date.
Yang mahal saja sanggup berhutang sebabnya nak beli iPhone. Betul. Tu sebenarnya yang sebab tu ikut persen kadar kebankrapan, paling ramai yang bankrupt golongan muda. Betul. Golongan muda bankrupt umur baru 20 lebih. Dah bankrupt sebab gaya hidup. Betul. Lepas tu PTPTN pun dia salah satu punca juga. Daripada sebenarnya monthly bayar sikit tapi sebab tangguh bila nak selesai kan kena bayar sekali banyak dah masuk dalam kabut. Betul. Lepas baru tergadah. Dah terantuk baru tergadah. Betul. Itulah sebab tu kita kena sentiasa monitor kita punya tahap keuangan kita tu. Beringat lah tiba-tiba macam ni kan tiba-tiba COVID jadi semua orang pun macam Allah macam mana banyak ni apa semua kan. Lepas tu macam sebab tu saya kata bila kita dapat pendapatan tu sepatutnya paling utama kita allocate dulu 10% untuk simpan. Jadikan habit. Bila jadi habit maknanya bila dapat je dah allocate 10% simpan. Dapat banyak ke dapat sikit ke cuba allocatekan at least 10% untuk simpan. Bila kita tu barulah bila dah kita allocate tu lebih tu barulah kita boleh fikir nak belanja ke nak apa ke. Doktor, Doktor, kalau kita dapat pendapatan tu kan, kita sebenarnya macam saya tak allocate untuk simpanan dulu. Saya bayar dulu yang wajib lah macam belanja sekolah anak apa semualah. Yang hutang elektrik, hutang air apa semua. Lepas tu dah ada baki tu baru macam let's say ada baki 100-200 tu barulah 100 tu saya allocate untuk simpanan. Macam tu pun elok ke ataupun boleh. Boleh. Tapi maknanya kita jangan belanja dulu untuk benda-benda yang memang untuk sekolah, untuk yang memang wajib dibayar lah. Yang itu boleh. Maknanya kita dah settlekan semua hutang-hutang kita yang memang wajib dan kita simpan. Lebih tu barulah kita boleh nak belanjakan untuk sebab biasa kita pun naklah ada reward untuk diri kita bila kita dah penat kerja ni kan. Macam nak beli apa-apa ke tapi at least kita dah settlekan semua. Dah bayar hutang, lepas tu kita dah buat simpanan dan ada lagi kata macam lebih lagi berapa ratus. Yang itu kita nak reward diri kita, nak beli baju ke, nak beli handbag ke, tu tak kisahlah. Doktor, ada satu lagi soalan. Saya dulu ada pernah orang TNB lah, orang pekerja lah. Masa dia fix ada benda kat rumah kakak saya. Dia pernah cakap dengan saya macam ni. Dia kata sekiranya macam hutang elektrik kita, let's say lah pemakaian kita tu puratanya dalam 100 lah setiap bulan. Dia kata kalau kita bayar pun macam bulan ni punya elektrik tu 100 kita bayar RM50. Tapi konsisten selama beberapa tahun kita bayar 50 je dia kata TNB tak akan potong. Jadi macam saya menilai macam tu okey juga sebab kita pakai 100 tapi kita bayar 50 tapi kita konsisten bayar setiap bulan 50 so dia tak akan potong kita punya elektrik. Sama juga macam air macam tu. Jadi itu kira apa? Kira hutang ke atau kira teknik? Tapi teknik itu, membayar ke? Tapi kalau macam kata bulan tu kurang pun bayar juga 50. Tak selalunya tak adalah kurang, selalunya macam memang dalam 100-120 ringgit tu
tapi cuma dibayar 50. Saya menilai, bagi saya lah, saya belum pernah lagi lakukan macam kalau saya terus bayar terus kalau RM102 juga saya bayar, kan semua ada apps. Tapi saya tengok bijak juga kalau buat macam tu, sebab teknik artinya kita pakai 100 tapi kita bayar 50 tiap bulan, tapi kita memang konsisten. Jadi artinya kita cuma pemakaian sebulan tu 50. Nanti kalau lah, sebab kita pun dah memang ada deposit macam untuk elektrik tu dalam 200. Jadi kalau misalnya pun saya meninggal, saya tak berhutang sebab saya punya deposit dulu tu kan yang akan bayar baki yang apa lagi yang tinggal tu. Sebab saya memang kiranya teknik ni kena konsisten bayar bulanan lah. Bayar separuh daripada apa yang kita guna tu. Tapi biasa kalau bayar separuh, dia kan akan masuk dalam bil yang seterusnya makin lagi naik, makin lagi naik. Tak, dia tak naik, tapi dia tunggakan tu, let's say kan kita punya hutang 100 untuk elektrik. Kita bayar 50, yang 50 tu tunggakan dia bawa ke bulan depan tu. Kan kita bayar juga lagi 50, kita main dekat situ je lah, artinya kita tak. Maknanya setiap bulan tu balance yang kita ada tunggakan cuma 50 macam tu. Tapi kira bukan macam 50 tak bayar, lepas tu bulan depan 100 tambah lagi 50 dan 150 dan kita bayar 50 je. Lepas tu bulan seterusnya tambah lagi patutnya 150 tambah lagi 50 dah jadi 200. Tak. Selagi kurang daripada deposit yang kita letak tu. Yalah, sebab kalau kita misalnya kita meninggalkan, kita ada kita bersimpanan yang untuk backup tu, kita sudah ada deposit tu. Itu tengoklah sebab kita memang ada simpanan dalam deposit tu kan. Deposit tu. Cuma janganlah bayar kira bil elektrik 100, bulan ni bayar 50, bulan depan 100 juga, tapi kita ada tambah 50 lagi, dah jadi 150. Lepas tu bulan satu lagi tambah lagi, jadi tertunggak. Dia tak tertunggak, kita tengoklah kalau dah sampai dah dekat 200 tu kita restructure lah. Bukanlah kita restructure. Tapi kan dia macam kalau kita lambatkan dia sedikit, kita at least dapat bernafas dalam tempoh masa tu lah. Bukan kita nak buat selama-lamanya, tapi kita dapat bernafas untuk waktu-waktu terdesak lah. Waktu-waktu terdesak lah macam tu. Apa. Terima kasih. Okey, ada lagi? Saya ada satu soalan, Doktor ya. PTPTN dia kira sebagai hutang baik sebenarnya kan? PTPTN sebenarnya dia untuk manfaat pendidikan. Sebab tujuan dia interest dia jauh lebih rendah dari bank ya? Ya, 4% je. Ya. 4% tu sepanjang pengajian. Sebenarnya PTPTN tu memang kerajaan tubuhkan untuk bantu kita lah, untuk bantu semua supaya boleh terus belajar dengan bantuan sebab sebelum ni kerajaan banyak bagi macam JPA, MARA, tapi makin lama makin ramai, so kerajaan dah tak mampu lagi lah nak bagi dalam bentuk beasiswa macam dulu. Memang akan dapat beasiswa JPA, MARA, tapi Doktor ya, ada beberapa anak saudara saya ni dia dapat deduction dari PTPTN tu. Betul. Dia kalau dapat first class free. Ada saya rasa anak saudara seorang tidak yang bayar, ada yang kena bayar sikit. Dia kalau dapat first class je memang free. Rasanya kalau dapat second class apa pun dia ada bayar persen berapa.
Dan PT-PTN ni kebanyakan macam diorang ni kadang dia tak pergi berunding dengan PT-PTN. Dia biar tertangguh. Tu yang biasanya sekali kena bayar banyak. Sepatutnya bila kita dah macam masih lagi tak dapat, lepas dapat surat daripada PT-PTN tu, sepatutnya terus pergi ke PT-PTN lah, minta perhatian. PT-PTN bukannya macam bank, tak ada budi bicara sebab PT-PTN kan bawah kerajaan. So yang lain okey. Jelas tengah. Okey, alhamdulillah. Okey. Harapnya ni lah. Kalau ada soalan boleh je personal. Kalau segan nak tanya ramai-ramai kan. Saya rasa kelas-kelas dekat sini semua very komprehensif. Very komprehensif, saya rasa faham betul. Alhamdulillah. Saya rasa tenaga pengajar dia lagi bersemangat daripada belajar. InsyaAllah. Pandai saja dah. Ya, semoga sikit-sikit ni dapatlah bermanfaat kepada ni. 3 bulan kan belajar? 6 pun termasuk pemantauan kan? 3 bulan kelas. 3 bulan. Okey dah. Dah tak ada lagi soalan? Okey, terima kasih doktor. Okey. Terima kasih.